Baik, masih lagi bercakap berkenaan dengan COVID-19 apabila kerajaan disyorkan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sementara bagi mengekang ledakan jangkitan COVID-19. Ini kerana ada yang berpendapat sekiranya ia tidak dikawal, kemungkinan besar negara akan menyaksikan peningkatan kemasukan ke hospital dan unit rawat terapi ICU. Dan apa pula kata pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahri Syamsuddin. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, saya Sazwani. Ya. Prof, melihat kepada cadangan itu, pada pendapat Prof, adakah ia sesuai, ia dilaksanakan, adakah ia boleh mendatangkan kemarahan rakyat sebenarnya? Baik, begini. PKP ni kalau saya lihatnya, kita mesti faham dahulu kenapa kita perlu mengadakan PKP. Ya. Jadi di sini saya nak menarik perhatiannya untuk berkongsi prinsip asas bagaimana kita menguruskan risiko keselamatan dan kesihatan agar semua kita lebih faham tentang kepentingan cadangan tadi, iaitu cadangan mengadakan PKP. Walaupun memang ada segelintir masyarakat dan beberapa pihak yang tidak mungkin begitu faham tentang prinsip ini, mungkin akan memberi tentangan ataupun memberi tanda-tanda bahawa mereka tidak mahu lagi ada PKP dan sebagainya. Mungkin mereka tidak faham. Jadi saya nak bawa di sini agar sama-sama kita memahami. Dalam kita menilai sesuatu pengurusan risiko, terutamanya pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan ini, kita melihat dua faktor atau dua perkara utama. Yang pertama, kebarangkalian, probability. Dan yang kedua adalah keterukan. Jadi, dua parameter ini bila kita gabungkan, dia akan membentuk satu perkataan atau satu makna yang kita berikan sebagai pendedahan ataupun kita panggil sebagai risiko. Risiko. Jadi, untuk mengurangkan risiko, kita perlu mengawal dua parameter ini. Baik, kalau kita lihat dari segi severity atau keterukan, alhamdulillah negara kita telah menjalani proses vaksinasi dan dilihat ianya sangat berkesan kerana proses vaksinasi dalam komuniti ini walaupun ada kelompok-kelompok yang terkesan tetapi kita telah mencapai peratus vaksinasi yang telah agak tinggi telah ditetapkan dan ianya agak tinggi. Sebab itu kita dapat melihat kadar penularan atau jangkitan peratus jangkitan penyakit harian kita sekitar 99.5% dalam kategori 1 dan hanya 0.5% dalam kategori 3 dan 5. Ini menunjukkan satu efektif dalam kita mengawal severity. Yang merisaukan kita semua sekarang ini ialah mengikut statistik ataupun data-data yang ada menunjukkan penunjuk lonjakan penularan kes harian kita di mana purata jangkitan harian kita sekitar 2 hingga 3,000 satu hari. Ini adalah satu tidak baik. Ini menunjukkan bahawa kita telah gagal mengawal probability, iaitu kemungkinan untuk berlaku jangkitan. Di mana kalau kita lihat probability ini tadi ialah bagaimana kita mengawal faktor-faktor kebarangkalian jangkitan. Ianya merujuk kepada kekerapan pendedahan, penjagaan SOP, kawalan pergerakan dan salah satu lagi indikator lain yang boleh kita beri perhatian iaitu nilai R0. Okay. Kalau Sazwani tengok juga nilai R0 kita pada minggu lepas boleh kita katakan semua negeri baik di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak semuanya melebihi 1.0. Kenapa? Dan apa kita tunggu lagi, Sazwani? Ya, Prof. Okey, kalau melihat kepada perkara itu, kita tahu juga kerajaan sudah menyatakan pendirian untuk tidak akan melaksanakan PKP. Tapi kita masih lihat berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan, ada beberapa kawasan sekiranya berlaku ledakan jangkitan itu, ada PKPD yang dilaksanakan. Adakah itu memadai kalau kita lihat seperti yang Prof katakan ketika ini dengan peningkatan ketika ini kita juga lihat jumlah kematian itu dari single digit bulan lepas beberapa minggu yang kita lihat ini sudah melihat kepada 2 angka. Apa langkah yang dapat dilakukan sebenarnya? Baik, begini. Saya sangat setuju untuk mengadakan PKPD, PKP sementara berstrata, PKP bersasar atau sebagainya. Apa jua kaedah atau apa jua
teknik ataupun prosedur yang kita gunakan untuk mengawal probability tadi perlu diperkasakan lagi. Probability ini yang macam saya katakan tadi, saya ulang lagi sekali, iaitu bagaimana kita memperketatkan atau menjaga pergerakan, kemungkinan untuk berlakunya jangkitan, termasuklah pergerakan, penjagaan SOP. Yang ini yang saya nampak kurang, ya. Sebab itu banyak kes-kes jangkitan harian yang kita dapati. Yang merisaukan saya pada ketika ini, yang sangat-sangat merisaukan saya pada ketika ini, memang kita dapat lihat tahap keterukannya masih kategori 3, 4, 5 itu adalah sangat rendah. Tetapi ingat, pada bila-bila masa dia boleh meletus dan naik akibat daripada gagal kita mengawal probability ataupun kemungkinan untuk berlakunya jangkitan ini. Jadi Syazwani, kalau kita dapat lihat di situasi di Sabah 2 hari lepas, kita dapat lihat kadar bayi yang dijangkiti virus juga meningkat kepada 33 cases. Jadi ini saya rasa sesuatu yang sangat membimbangkan. Kita tidak tahu, variant sentiasa berubah-ubah dan kita adakah bersedia untuk berubah? Itu persoalannya. Okey, dengan penjelasan Prof itu tadi, sekiranya lah PKP secara berserata ini perlu dilakukan, apa agaknya cadangan yang dapat Prof utarakan? Berapa lama agaknya tempoh PKP itu? Kerana kita tahu memang kerajaan dah kata tak nak, rakyat juga tak nak kalau boleh PKP ini. Tapi sekiranya ia perlu, sangat-sangat perlu dilakukan untuk kita lihat semula nilai R0 itu turun dan sebagainya, berapa lama agaknya Prof ia akan mengambil masa? Begini, dari segi lama atau sekejap itu kita bergantung kepada kepatuhan dan sebagainya. Untuk menetapkan tempoh ini juga saya rasa kurang sesuai untuk kita meletakkan dalam tempoh bulan, hari dan sebagainya. Kita gunakanlah parameter-parameter yang ada. Sebagai contoh, kadar jangkitan kes baru harian. Kita letakkan, kita adakan PKP ini sehingga kadar jangkitan kes harian kita menurun sehingga ke sekurang-kurangnya 2,000 ataupun 3,000 kes sehari. Itu kita letak. Kalau dia mengambil masa 3 bulan, maka 3 bulan lah. Kalau dia mengambil masa 6 bulan, 6 bulan. Tetapi apa yang ingin kita capai di sini ialah tidak ada penularan baru dan kita berjaya mengawal. Ini yang penting. Jadi, akhir sekali kalau boleh saya nak simpulkan, ada 4 perkara yang perlu diberi perhatian khusus oleh pihak kerajaan. Yang pertama, laksanakanlah PKP ini dengan kadar yang segera. Saya rasa ini sudah sampai masanya dan sangat kritikal untuk kita mengadakan ini. Dan lagi satu, saya lihat juga peningkatan kes di tempat-tempat kerja sudah mula menunjukkan kluster-kluster di tempat kerja. Ini juga perlu diberi perhatian. Kenapa kita selalu berbalik-balik daripada norma baru kepada norma baru, norma lama, norma baru? Kenapa kita tidak terus memandang ke hadapan, menggunakan era digitalisasi dan memangkinkan lagi sebarang produktiviti dan sebagainya? Dan akhir sekali, laksanakanlah pemantauan secara berkala oleh pihak penguatkuasaan, baik di restoran, di pasar raya ataupun di tempat-tempat tumpuan awam. Dan teruskanlah aktiviti vaksinasi ini kerana saya lihat inilah salah satu caranya yang telah membuktikan bahawa negara atau KKM telah berjaya atau kita semua telah berjaya mengawal tahap severity. Ingat, saya ulang balik, mengawal risiko ada 2 faktor, probability dan severity. Kawallah kedua-dua parameter ini. Okey. Ya, Syazwani. Baik, terima kasih atas gesaan itu Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin yang sedikit sebanyak mencadangkan agar PKP berserata itu dilakukan untuk kita melihat semula penurunan kes harian kepada keadaan yang lebih stabil. Terima kasih Prof. Syamsul sekali lagi.